soalan pertama pada Encik adalah penilaian Encik pada pekerjaan pada masa kini. Tak buka mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk buat masa sekarang ni, saya sedang melakukan satu construction base di Tangkang dan kerja kebanyakan diberikan atau sehingga kini. Sehingga kini. Ya. Okay, kalau nak ikut pengalaman, saya rasa dah lebih 25 tahun kot. Daripada tahun 1992. Okay, berapa tahun ni? Lebih 20 tahun je. 25 tak? Boleh Encik ceritakan macam mana dari kisah pengalaman Encik tu daripada awal sampai kini, atau ceritakan macam mana pekerjaan Encik tu? Okay. Pengalaman bekerja. Saya start bekerja masa tahun 92. Ekonomi masa tu tengah recession lah. Okay, tahun 90, 91 recession. So, untuk nak dapat kerja ni susah. Okay, level untuk seorang engineer, starting gaji 500. So, jadi nak dapatkan kerja pun payah. So, jadi saya bekerja daripada bawah. Saya bekerja daripada storekeeper. Dengan gaji satu hari RM25. Selepas bila ekonomi dah okey sikit, barulah saya naik pangkat jadi supervisor, site coordinator 2021, 2018, 2019 lah. Saya sebagai project manager lah. Beza tak Encik dari masa sekarang ni atau dengan yang masa lepas, masa awal-awal Encik kerja tu? Kalau nak ikut gaji pekerja, buruh binaan, untuk yang tak mahir tu, dulu konsikong lah. Diorang panggil konsikong keluar dekat site lah. Gaji konsikong tu lebih kurang baru RM5, RM7. Sekarang konsikong dah RM50, paling murah. So, berapa banyak different. Okay, lepas tu dengan cara kerja, saya pernah tengok orang konkrit tiang. Masa tu belum ada crane lagi. Kalau ada crane pun boleh kira lah, dah Malaysia 1,000 biji. Kita konkrit pakai tong kuning, tong hitam yang untuk biasa kita pancur simen kan. Perasan? Okey, kita akan ramai-ramai, lebih kurang ada 15 orang, 20 orang, 10 tong untuk penuhkan satu tiang. Lepas tu tiling sekarang pun dapat banyak machine. Okay, contoh sekarang kita banyak jenis piling. Dulu kita cuma ada dua je, bakau piling dengan RC pile. RC pile pun maksimum paling besar masa tu pun lebih kurang dalam 8 inci. 8 inci ini 200 mm lah. Kalau untuk rumah teres lebih kurang dalam 4 inci. Okey Encik, untuk soalan yang seterusnya. Okey. Apa soalan ni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam masa Encik Azman dalam bidang construction tu, boleh terangkan tak macam mana kalau ada dalam satu projek tu ada macam kegagalan, lepas tu macam mana Encik atasi masalah tersebut dan Encik belajar daripada masalah tu? Okey, masalah serupa daripada saya kerja ni saya tak pernah hadap lagi. Contoh macam structure failure ke apa, so far belum ada lagi lah. Okey. Macam kata slab runtuh ke apa, masa konkret ke. Tapi saya tak pernah hadap lagi. So nak bercerita pasal pengalaman tu memang saya tak boleh nak cerita pasal tak pernah hadap. Walaupun saya pernah buat high rise, landed, sampai ke last kali projek saya buat landscape lah. Cuma cara kerja tu lah kita berbeza lah. Macam tu je. Tapi kalau nak kata masalah tu, sebelum masalah timbul tu kita kena settlekan dulu lah. Okay, contoh satu-satu structure. Okay, daripada structure tu, daripada start kita pasang formwork, okay, pastikan semua sekali cukup. Dia punya support cukup. Lepas tu bila kita masuk kerja, bila selepas formwork kita akan masuk kerja riba. Okay, daripada riba tu yang paling penting. Okay, daripada segi lapping kita nak kena check. Itu yang paling penting. Lapping dia punya spacing untuk apa, link, bersiling. Lagi dia punya konkret, masa konkret kita punya slump, yang penting slump kita. Tengok kita punya slump, kita nak buat konkret apa. Konkret yang kita punya slump berapa. Kita punya slab untuk ground floor slab berapa slump kita. Kita punya first floor slab, slump dia berapa. Okay. Pastikan lori sampai, tengok slump berapa, dia punya konkret macam mana. Pasal kita dapat amanah daripada bos kita lah kan. So kalau benda tu kita tak jaga dengan betul, salah pada kita lah. Satu-satu dia batch, contoh macam konkret, satu-satu batch kadang-kadang tak sama. Walaupun kita order kategori 30. Kadang-kadang mesin kadang-kadang pun ada problem juga kan. Jadi kita tak kena check. Jangan simply tengok, oh lori konkret sampai, dah, buang, tak ada. So pastikan, walaupun kebiasaan diorang akan check slump untuk kata kita order 20 lori. Kebiasaan diorang akan check lori pertama, lori kedua, lori ke 8, ke 9, 10. Lepas tu yang 2-3 lori sebelum last lah. Okay. Make sure benda tu bila dia keluar, mana yang kita tak buat slump, kita tengok benda tu sama tak sama. Dia punya apa, mix dia punya air dia. Okey. Okey. Saya tadi saya buka Facebook, kemudian saya nampak satu soalan ni. Dia tanyalah dekat satu grup dekat Facebook lah, dia tanya pasal tukang apa hari ni kan. Dekat Facebook group tu lah. Lepas tu dia tanya, lupa ingat tak soalan saya? Tukang Apa? Apa dia? daripada Facebook apa tadi? Grup dia nama tukang apa hari ini. Tukang apa, okey. Lepas tu dia macam hire seorang untuk buat dia punya apa, sambung rumah lah kat belakang tu, sambung dapur dia lah. Kemudian dia kemudian orang tukang tu kata roof beam tak perlu. Pada pendapat Encik, perlu ke roof beam tu untuk dia sambung rumah dia tu? Oh, itu soalan menarik sebenarnya. Kalau dia cakap tak perlu tu bohong. Sebab dia kata tukang tu dia kata tak perlu. So dekat dalam gambar tu tak perlu. Apa yang awak faham dengan roof beam? Roof beam tu dia untuk support ni kan, apa panggil tu, roof kan. Betul tak? Kalau contoh kalau tiba betul. Okey, satu-satu benda tu, contoh macam tiang. Okey, tiang dia punya kegunaan dia untuk support apa, dia punya beam untuk support apa. Okey, satu apa daripada
roof beam dengan ground beam saiz tak sama. Kenapa tak sama? Ada tujuan dia, ada sebab dia. Pasal apa? Untuk support load. Okey, kalau dia ikat chassis ikat batu, lepas tu dia akan naikkan dengan kuda-kuda, lepas tu naikkan. Okey, contoh kita ada dua jenis atap kan, roof. Satu kita pakai tile, roof tile. Maknanya satu keping roof tile tu berat dia lebih kurang dekat 13.8 kilo. Okey, 13.8 kilo. Cuba talikan kalau kita sambung dapur tak payah besar lah, lebih kurang dalam lebar 20 kaki atau 18 kaki. Rumah sekarang banyak 18 kaki lebar. Lepas tu panjang 10 kaki. So maknanya 180 kaki. 180 kaki persegi. 180 kaki persegi lebih kurang dekat 240 keping. 240 keping kalikan dengan 13.8 kilo. Kita punya load bukan duduk dekat wall. Kita punya, contoh kita sekarang ni, bangunan ni kita ikut daripada struktur badan kita. Okey. Kalau kita tak ada tulang macam mana? Lembik. Itu je. Brick wall ibarat macam kita punya daging. Okey, untuk jadi fasad dia. Bukan untuk support. Okey, tulang kita yang support kita punya body. So sama juga macam beam ataupun tiang, itu semua tulang kita lah, tulang untuk bangunan. So dia akan support untuk seluruh bangunan tu. Kita buat contoh macam diri kita ni je lah. Macam mana awak tengok bangunan, macam tu lah diri kita. Okey. Apa lagi? Okey, terima kasih. Tak payah ikut list ni pun tak apa. Yang bagi 7 soalan ni. Apa soalan bagi? Tak apa. Okey, untuk soalan yang seterusnya daripada Sofia. Sofia menurut sebelah kiri tu. Okey. Okay, Assalamualaikum. Saya Aisyah Sofia. Saya nak tanya dengan Cik, apakah jenis projek yang telah Encik kerjakan sepanjang kerjaya? Okey, saya yang pernah saya buat projek sepanjang kerjaya saya. Awak asal mana? Sarawak. Okey, untuk partner ni. Okey, pipe slipper. Okey, Lemon kampung mana? Kampung. Siapa lagi? Siapa Rayana duduk mana? Asal mana? Temeloh Pahang. Nur Pahang saya tak nak. Siapa tu? Nur Aisyah. Aku tak ada tu. Tu Aiman? Rumah kat Batam Baru. Selangor Batam. Mana? Selangor kat mana? Selangor dekat mana? Batam Kali. Kat Batam Kali. Batam Kali dekat dengan Pro 2 lah, betul? No. Okey, Pro 2 pun saya pernah buat. Jadi cerita saya daripada awal tahun 90-an saya kerja dengan satu company buat concrete repair. Concrete repair means dia ada waterproofing, lepas tu dia ada crack, structure crack. Itu selama 4 tahun, 5 tahun juga lah dengan Australian company. Lepas tu saya pergi masuk dengan satu company ni. Dulu listed sekejap lah, YCS. Projek dia semua dekat USJ. So tangan saya projek dekat USJ, Taipan. Siapa pernah pergi USJ? Tahulah, okey. Taipan, USJ 9, USJ 11, USJ 13. Itu projek housing, double story. Okay, selepas tu saya balik ke Johor. Johor saya dekat Pasir Gudang banyak. Pasir Gudang, Taman Mawar, Taman Celana, apartmen 5 tingkat. Lepas tu Taman Tan Sri Yaakob, rumah kedai, slot. Lepas tu saya pergi ke Selangor pula.
projek dekat Puncak Alam, abandoned projek lah. Double story lah, 2 tingkat. Masa tu kontraktor yang lama dah lari semua sekali. Lepas tu saya ke Putrajaya Presin 5 sebelah PICC. Kalau awak menghadap PICC, sebelah kiri awak, situ ada staff quarters, lebih kurang dalam dekat 3,000 unit. 8 blok, 3,000 unit. Detection yang awak belajar tu pun saya buat. Bagus. Tahun 2013 lah. Itu waktu ancillary lah, bangunan pagar, perimeter. Lepas tu chemical store awak, chemical store, reverse chamber. Ya, itulah. Lepas tu apa lagi ya? Way yang awak jalan kaki tu kan, yang ada OKU punya tile yang warna kuning. Perasan tak? Daripada gate masuk BTHM awak jalan kaki dekat walkway tu ada tu semua daripada kawannya lah projek saya dulu. Sekarang lah saya buat maintenance, projek maintenance dengan landscape. Sekarang banyak dekat Saint Nabil lah, banyak kita Saint Nabil. Oh, lagi satu, Taisei, Pasir Gudang. Itu under company Japan. Taisei lah, Titan, Kelang Titan. Kelang Titan ada 2, satu dekat Pasir Gudang, satu lagi dia buat lagi satu untuk refinery-nya dekat Tanjung Langsat. Okey, apa lagi? Saya nak tanya, sebenarnya macam projek yang Cik pernah terlibat kan, macam mana pula dengan keselamatan ataupun bajet? Contoh kalau macam balik tu terkurang sebab macam barang pun terkurang, dia efek tak masa yang kalau macam bajet dia efek tak masa yang kan dia ada masa yang dia tentukan. Okay, kemalangan meja tak ada, sofa tak ada lagi. Okey, pasal kita, contoh macam saya masa saya jadi site coordinator ke project manager ke, so kita kena communicate lah, more communicate. So contoh kalau awak site people, okey, awak mesti dalam satu planning tau. Bukan hinai kerja, hinai baru kita nak fikir. Tak ada. Construction tak boleh macam tu. Okey, kita ada drawing, betul? Kita ada drawing tu kita ada work program. Lepas tu base kita refer balik pada drawing. So daripada work program tu yang kita kena ikut. Kita punya construction punya period sebenarnya kita mengaku pada work program. Okay, work program tu prepare by kita juga. So kalau benda tu kita tak ikut, maknanya site tu akan jadi kelang kabut. So it means kita kena planning. Okay, kalau kerja kita contohin hari apa? Hari Jumaat, betul? Okay, kita bukan planning untuk besok sebenarnya tau. Kita punya planning daripada esok sampai hari Jumaat depan. Okay, mana yang perlu didulukan, mana yang perlu dikemudiankan. Lepas tu sekarang, salah satu yang paling penting, cuaca. Once kalau cuaca, kita tak boleh budget. Contoh, sekarang kita musim hujan. Okay, kita musim hujan, contoh kita punya hujan tu lebih kurang pukul 2, lebih kurang pukul 3. So, mana kita kena elakkan, kita nak buat casting ke apa, kita kena elakkan waktu petang. Kita adjustkan untuk waktu pagi. So pasal kebanyakan projek yang burst machinery, okay, yang kita akan jadi burst lah machinery, lepas tu manpower, lepas tu wastage material lah, material ni wastage maksimum sebenarnya 5%. Okay, kalau more than 5% akan effect semua sekali. Pasal apa? Kita every end of the month kita akan buat claim. Betul? So kita setiap bulan tu, okay, contoh ini bulan, okay, target kita bulan 6 berapa
berapa banyak kita nak claim based daripada kita punya program. Maksud saya apa? Pasal saya tak boleh cakap betul ni, pasal saya bukan lecturer. Okey. Dia senang je ni. Okay. Bulan claim, kita dah kena planning tau. Okey. Tapi kita punya percentage kata berapa? Dah jatuh kata 30%. So, bila was 30%, kita kena dapat 30% punya claim lah. 20% kita kena study dulu. Mana silap kita? So, kalau kita dalam buat program kita sepatutnya 30%. Tapi bila kita buat, kita tak boleh dapat 30%. Betul? Okey, contoh kita boleh dapat 20%. So, kita akan kurang 5%. Yang 5% tu, mungkin kita akan cari satu kerja yang maknanya belum masuk dalam kita punya planning. Contoh kalau macam landscape lah, contoh macam landscape, kita buat, tiba-tiba sekali, alamak, kita claim lebih kurang bawah 25%. Patutnya kita nak claim 30%. So mana kita nak masukkan claim tu untuk progress. Untuk minggu ke. Jadi bila setiap kali claim, kalau kita ikut kita punya progress, target progress kita, so saya rasa tak improve. So material tak ada masalah, apa pun tak ada masalah. Macam senang je. Kalau duit masuk, progress cantik lah. Kalau kita buat kerja, untuk macam mana? Apa yang kita nak bayar, kita nak bayar, manpower kita nak bayar. Yang penting manpower. Kalau manpower kita tak bayar, kerja tak jalan. Okay. Terima kasih. Nak betul cakap. Kalau tak faham tanya. Aiman diam je. Saya tengah mendengar. Okay. Okay, semua faham. Belum cakap. Okay, kalau untuk soalan seterusnya kan, kalau ada dalam pengalaman cik sama ni bekerja, kan kita tahu kalau satu Itu yang main dia. Okay. Kita sebagai contoh kalau kita project manager ke, contoh project manager lah. Kita planning macam mana pun kalau kita manpower tak ada, tu tak guna. So kita ni sebagai planning je tau. Kita mengaturkan, kita manage dia. Manage untuk benda tu bergerak. Okay, jadi tanam dalam kepala, tak ada pekerja, projek tak jalan. Okay. Sebenarnya pekerja tu jantung. Main. Okay. Mula-mula sekali yang patut kita tackle pekerja. Bukan kita tindas. Ambil hati dia. Kalau budak kerja, buat kerja cuma tengok muka kita kerana takut, kualiti tak ada. Pasal tak ikhlas. Betul? Macam awak juga. Kalau belajar, awak risau dengan lecturer. Rasa-rasa boleh masuk kepala tak? Tak Cuma masuk. setakat datang untuk cukupkan kedatangan je. Sama je macam tu konsep dia. Okey Man. Okey, kalau yang tadi cerita pasal good team ke apa, semua tu tengok pada siapa yang in charge. Benda ni kita banyak kena bercerita, banyak kena berbincang, banyak discuss. Okey, satu-satu benda tu kita kena discuss. Jangan ikut, okay, aku ni project manager, kau dengar cakap aku je. Orang lain aku tak dengar. Tak boleh. Okey, kelebihan. Dalam tim kita ni, kita kena ambil kelebihan orang, bukan ambil kelemahan orang. Okey, kalau kita tahu dia slow mengira, kita jangan suruh dia mengira. Kan? Buatnya kita suruh dia order konkret. Elok-elok nak pakai satu lori, dia order yang 3 lori. Tak kira lagi 2 lori mana kita nak buang. Jangan expect benda ni, oh dia ni tak bagus ni. Jangan. Setiap orang ada kelebihan, setiap orang ada kekurangan. So kita sebagai ketua satu projek, okey, project manager, okey, kita ambil kelebihan dia. Jangan tengok kelemahan dia, kita ambil dia punya kelebihan dia.
Okey. Faham? Okey. Faham. Pasal kalau dalam site tu, kata pekerja ada 30 orang, tim awak ada supervisor, perangai budak, okey, awak tahu dia punya macam ni, dia punya macam ni. Okey, tackle. So baru benda tu boleh smooth jalan. Ini kalau jalan sikit bergaduh, jalan sikit tak boleh ni, tak boleh ni, tak boleh, sampai bila nak siap? Betul, kita ada duration. Kata 24 months kan. Kita kena siapkan 24 months. Okey, katalah tak boleh 24 months, maknanya kita kena minta EOT. EOT tahu? Tahu EOT? Kerja lebih masa. Anggapkan masa. Kita minta lebihkan dia masa, tapi daripada segi apa kita nak kena minta? Okey, mungkin cuaca, faktor cuaca. Okey, cuaca, lepas tu kadang-kadang ada macam sekarang COVID, betul. So daripada situ, jadi kena susun atur betul lah. Okey, apa lagi? Lepas ni kan, kita sepanjang Encik terlibat dalam bidang ni, pernah tak ada projek yang terbelangkan? Maksud kadang-kadang kan, sebab apa dia projek-projek tu semua tak dapat nak dihabiskan? Terbengkalai. Oh, terbengkalai. Salah. Sorry. Okey, terbengkalai ni salah satu faktor dia duit. Macam saya cakap lah, kita ada work program. Okey, kita nak berniaga. Di construction ni berniaga. Kita nak berniaga, kita ada duit, betul. Okey. So kita ada work program satu projek. Dari situ yang saya cakap tadi, kita ada persen daripada situ. Okey, progress kita kata bulan ni kata 10%. So kita kena achievekan untuk 10%. So once kita dapat 10%, benda tu kita akan rolling terus. Okay, tapi kalau misalnya kata dekat site, kita tak boleh achieve kita punya progress, maknanya duit claim kita, progress claim kita akan stuck. Okay, target kita kata dapat 50,000. Tiba-tiba dapat 30. Habis yang 20 lagi. So untuk bulan pertama, bila bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, masalah kat situ makin bertambah pasal tu bila kita tinggal masa tu, progress tu. So benda tu akan efek tau untuk setiap bulan. So untuk untuk menyelamatkan keadaan, setiap progress tu jangan, kalau kata kita punya target 10%, janganlah kita buat progress tu 10%. Dapatkan 15% ke, kalau 20% lagi bagus. Contoh macam tu. Okay. Kita punya work program tu sebagai kita punya reference tau. Jantung kita punya projek. Okay? Okey, Cik. Faham, Cik. Cik Okay. Cik, saya nak tanya. Berdasarkan pengalaman Cik, macam mana Encik cakap, macam Encik cakap tadi lah, yang macam Encik kerja daripada bawah, maksudnya dapat duit gaji kecil. Lepas tu macam pada masa sekarang ni kan, ekonomi merunut sebabkan COVID-19, banyak budak yang bajet tinggi tak dapat kerja. Habis tu dah tak dapat kerja, habis tu memilih pula kerja budak sekarang ni. Lepas tu saya nak bagi macam pendapat Encik lah, tanya pendapat Encik. Macam mana Encik nak bagi nasihatkan macam kat budak-budak ni semua, macam untuk jangan memilih pekerjaan buat masa sekarang ni. Okay. Dia cerita ni macam ni lah. Tengok mak bapak dia. Kalau mak bapak dia kaya, tak apa dia nak pilih kerja. Kan, dia jenis beranak atas duit, tak apa. Macam saya beranak atas kabu. Tilam kabu. Jadi, saya tak kisah. Saya buat daripada bawah. Tapi saya punya advantage bila saya kerja daripada start storekeeper. Okay. Saya masa interview mula-mula, masa recession tahun 91 lah saya interview. Saya tanya dia kan, yang interview tanya saya, okay, sekarang gaji
engineer ke site people level apa site coordinator ke apa, roughly lebih kurang 400 ke 700. Kalau awak tak apa boleh terima gaji ni, awak boleh kerja. Kalau awak tak nak, orang lain ramai belakang yang tunggu. So buat masa tu mula-mula saya ni degil juga. Apa hal pula kan, belajar penat-penat, malam tak tidur, tiba-tiba offer gaji macam ni, macam tak sama apa yang kita bayangkan. Jadi bila saya tolak, lepas tu saya dapat satu offer lagi, tapi bukan offer lah. Saya tanya fikir-fikir balik, saya terima. Tapi sebagai apa? Storekeeper. Storekeeper, patut naik komen. Tapi bila fikir balik, advantage saya. Pasal apa? Awak kalau keluar habis belajar pun, saiz besi pun awak tak nak. Apa Y12, apa Y10, apa Y25. Betul. Pasal apa? Bila saya jadi storekeeper, saya kena bunyi tu. Okey. Bila besi sampai, okey, kalau Y32, Y25, okey, dia punya besi besar-besar. Jadi satu bundle, 1 tan lebih sikit lah. Jadi kita senang kira. Setiap besi sampai, satu bundle 1 tan lebih sikit. Okey. So kalau awak tengok dekat atas lori tu, trailer yang bawa besi tu, lebih kurang ada 40 bundle. Awak kira lebih kurang, kalau dia berhenti lah, tengah duduk belakang lori memang tak boleh kira. Masa dia berhenti, cuba awak kira. Okay. Lebih kurang ada 40 bundle atau 38 bundle. Maknanya 38 bundle tu lebih kurang dalam 40 tan atau ke 42 tan. Okay. Jadi bila besi besar 32, kita senang kira tau. Besar-besar satu bundle tu, lebih kurang dalam atas batang. Berapa? Bila kena R6, tahu R6? Kita nak buat besi link. Okay, link kita pakai besi R. R6, R8, R10, R12. Okay. Bila kena besi R6, satu bundle tu dekat 100 lebih. Bayangkan macam mana kita nak kira benda tu yang berikat. Jadi bila saya daripada storekeeper, pengalaman saya kat situ, saya dapat belajar besi Y berapa, apa besi R12 berapa, satu bundle, besi Y32 berapa satu bundle. Lepas tu simen. Okey, simen ada berapa simen. Okey, lepas tu apa lagi? Pasir daripada bawah. Lepas tu saya jadi foreman. Foreman saya jaga budak kerja. Budak Indon, Konsikor. Okey, dari situ saya belajar estimate. Okey, satu kerja contoh ikat batu. Okey, satu orang ikat batu dengan orang satu kacau simen pakai mixer tu. Tahu kan mixer tu kan? Okey, lepas tu seorang tolak. Maknanya 3 orang bekerja. Okey, boleh cover berapa meter square? Boleh cover berapa meter square kalau diikat batu? Okey, 1 orang, 3 orang ni. Okey, tukang ke okey, tak betul-betul yang expert, berapa biji batu dia boleh ikat? Yang separuh expert, berapa batu dia boleh ikat? Jadi saya dah dapat ilmu daripada situ. Dekat universiti belajar tinggi-tinggi tak ada. Universiti tak ada ajar. Okey, dia cuma cakap okey 1 meter square lebih kurang 55 biji batu kalau kita ikat. Tapi dia tak cakap pula 55 biji batu tu berapa lama boleh siap. Ada belajar. Rasa dah banyak tahun belajar tak ada kot. Okey, dari situ saya belajar. Okey, lepas tu saya jadi supervisor. Supervisor, saya jaga lori, saya jaga manpower, saya jaga material, control material. Saya arrange area mana nak buat, apa nak buat. Lepas tu naik senior supervisor. Senior supervisor saya naik project coordinator. Lepas tu baru naik project manager. So berapa stage naik. So kalau cerita pasal gaji, kalau awak terus nak besar, silap. Dapatkan pengalaman. Bila awak ada pengalaman, baru awak boleh demand. Okey.
Faham? Kalau awak ada pengalaman, okey, contoh awak kata ada 5 tahun. Okey, contoh 5 tahun. Awak pergi cuba minta Petronas. Saya rasa kalau setakat 5 tahun sebelah mata, kalau apa, sekarang awak label orang apa engineer kan. Kalau fresh, engineer pun sekarang punya market lebih kurang dalam 2000 ke 1008. Fresh. Okey, tapi kalau awak ada experience, kata contoh Petronas lah, 5 tahun, 5 tahun tutup mata pun 6,000, 7,000 ada. So, jangan tengok gaji, dapatkan pengalaman. Buang masa 3 tahun, 4 tahun tak apa. Tapi jangan pergi kerja, bila pindah nak demand tinggi-tinggi, orang tanya, buat ni boleh tak? Boleh. Bila suruh tak jadi apa. Kan? Pasal kebanyakan budak-budak yang praktikal dengan saya akan suruh dia cukup-cukup. Bukan suruh dia cukup-cukup, belajar so. Bukan yang belajar tinggi tau, tak ada. Pernah satu dulu pengalaman saya ada bawa satu budak ni dia background dia aircon. Kerja aircon, maintenance aircon. Building langsung tak tahu. Tapi dia ikut saya, okey, saya bawa dia belajar, dia kerja, tapi bukan sebagai supervisor lah, sebagai foreman lah. Dia ikut saya ingat lebih kurang 2 tahun, 3 tahun jugalah. Lepas tu saya berhenti, dia still maintain dekat company tu. Lepas tu saya jumpa lagi, saya ingat tahun 2015, lebih kurang tu 2015. Level dia sekarang, level dia sekarang dah jadi project manager. Daripada kosong. Sekarang level dia dah jadi project manager. Project coordinator. So, dia punya perjalanan itu bukan daripada belajar tau, daripada experience. Okay, so kalau habis belajar ni jangan kata nak kerja lah. Jangan cerita pasal gaji. Okay, dapatkan experience dulu. So bila nak berhenti, pindah company lain, awak dah ada satu pegangan, pengalaman, baru awak boleh demand. Jadi kalau awak demand, awak kosong pun tak guna. Macam Aiman dekat atas Genting tu banyak projek tu. Saya pernah masuk praktikal kat Genting, masuk boiler department. Boiler? Okey. Orang yang jaga tu first day dia sumbat saya dalam boiler besar, boiler hotelnya. Dapat masuk dalam tu. Sempit tu. Betul. Kita jangan pilih, jangan kata memilih lah itu. Kan apa ada, dapatkan pengalaman, dapatkan ilmu. Mulut jangan berat. Rajin bertanya. Okey, kalau contoh awak praktikal tempat saya tak tahu apa yang awak tak tahu. Jadi, awak kena rajin bertanya. Baru boleh dapat ilmu. Mulut jangan berat tau kalau kerja. Rajinkan bertanya. Tak rugi. Okey, kalau ni. Hai, Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Dengar tak? Oh, Okay. sebab takut line saya. Okey, saya nak tanya, contoh kalau kita dah buat satu projek tu kan, lepas tu macam orang yang minta kita buat satu projek tu, dia macam demand. Maksudnya kita dah buat 20% macam tu projek tu, lepas tu dia demand macam, nak macam ni boleh tak? Macam ni boleh tak? Macam mana nak handle orang macam tu? Sebab ada juga kan kes yang dia macam tak tetap pendirian dia macam tu. Okey, itu biasanya design and build. Okey, design and build. Okey, design and build, dia punya cost tak tetap. Okey, design and build kata bajet 5 juta. Okey, bila dah bajet 5 juta, tiba-tiba
Aku nak tambah lagi ni lah tepi ni, bangunan ni kata tepi, okey aku nak tambah lagi wing, kata lagi 2 tingkat, sambung lagi tepi, ubah lagi. So design balik, design dah cost. Okey. Lepas tu kita nak extend, kita nak sambung dah cost. So benda tu cost tu akan berubah. Tapi kalau renovation lain. Okey, renovation kita bercerita pasal daripada drawing. Okey, kalau kata drawing tu kata 100 kaki persegi, 100 kaki persegi lah. Kita pasal kita buat daripada bajet 100 kaki persegi. Costing kita 100 kaki persegi. Okey, kalau tak jadi 120, okey, yang 20 kaki persegi siapa yang nak tanggung? Betul. Kita dapatkan satu kos daripada satu drawing. So, ikut mana kalau boleh, kecuali design and build, okey. Satu-satu kerja tu base daripada drawing saja. Ikut saja drawing. Dia banyak masalah kemudian tu kalau bukan design and build. Pasal apa, drawing kita dah submit ke majlis atau local authority. Benda tu dah endorse. Okay. Jadi once kalau kita ubah, bila nak masa CMP nanti, problem. Maknanya nanti local authority check, okay, tinggi cukup tak bangunan tu, lebar tu cukup tak, okay, safety, bomba lagi, okay, lulus tak lulus. Banyak benda nanti. So once kalau bila kata awak berubah daripada bentuk asal, masalah besar. Okay, lagi satu, last project kita ada estimate drawing. Sebelum kita submit untuk panggil local authority datang, kita kena buat estimate drawing. So estimate drawing nanti dia akan compare dengan yang original first project, first drawing. Okay, nanti kita akan kena tunjuk spot lagi. Maknanya arkitek lah, arkitek akan kena tunjuk spot. Okay, kenapa benda ni tambah ni sekali. So dekat situ pun nanti ada cost lagi. Okay. Maksudnya nanti kalau dia minta kita ubah, kita tolak lah. Tolak lah permintaan dia gitu. Macam tu kan? Bukan tolak, kena ada understanding lah. Okay, cuba. Kalau misalnya kata renovation, contoh kita ambil mudah renovation. Kalau renovation kita dah submit local authority, majlis lah contoh kan. Benda tu kena ikut. Okay, kalau benda tu nak tambah, maknanya bukan tanggungjawab pada kita lagi. So, maknanya owner akan bertanggungjawab dengan local authority. Pasal kita ada bylaw, building bylaw. Okay, daripada border kita tu pagar kita kan. Pagar kita kena ada clearance. Biasa kalau belakang dulu 10 kaki, sekarang dah tinggal 5 kaki lah. Maknanya majlis boleh 5 kaki. So kalau setengah orang, dia akan buat sampai betul-betul pagar dia. Bangunan lah. So sam tak habis lah, maknanya tak jumpa tanah lah senang kita lah. Okay. Sebenarnya salah. So bila kita tambah, maknanya owner kena bayar lah. Tapi belakang lagi nanti akan kena denda satu hal ataupun akan kena roboh. Benda tu akan roboh. Bila roboh, kita tak boleh macam potong kek. Okay. Kita boleh anjak, okay, kita ambil pisau, kita potong itu. Cantik je kan kek tu kalau kita potong. Bangunan tak ada. Kalau kita dah utuh yang lebih 5 kaki tu, macam mana bentuk bangunan awak? Automatic structure awak pun dah lari. Okay. Faham tak? Oh, faham. Lepas tu kan, kalau kita buat projek tu, dia ada kuaranti dia tak? Maksudnya macam kuaranti rumah kita macam kalau macam contoh rumah tu roboh ke sebab apa-apa macam ada crack ke dekat bahagian dinding. Maksudnya kita owner, kita boleh saman tak orang tu? Macam berapa tahun kita boleh saman dia sebab dia buat tak betul ke? Faham tak? Macam terjadi kat awak ni. Apa? Terjadi kat awak je. Tak. Pengalaman ke? Pengalaman. Dia cerita kalau renovation. Okey. Kalau betul-betul ikut bukti.
ikut method, saya rasa dalam Malaysia ni cuma ada 10% yang betul-betul ikut. Yang selebihnya, saya rasa janji sambung nampak cantik. Okey, awak belajar cold joint tak? Construction. Ada belajar? Cold joint construction ada belajar. Maknanya konkrit lama dengan konkrit baru. Ada belajar? Tak ada pula lagi. Okey, tak perasan kot. Okey. Okay. Bila konkrit, okey, konkrit lama dengan awak baru konkrit. Contoh tiang beam lah kita buat, kita beam. Okey, daripada beam bangunan yang asal dengan beam bangunan yang baru. Kebiasaannya dia orang akan buat just ambil drill, dia orang korek lubang, dia orang cocok starter bar. Lepas tu diikat. Okey. Lepas tu konkrit. Okey, konkrit baru dengan konkrit lama tak boleh gigit, tak boleh makan. Dia tak boleh bersambung. Okey, itu satu bab. Okey. Dia either two. Pertama, awak buat split, bangunan tu split. Okey, it means awak kena buat satu structure baru. Walaupun dia bersambung, tapi structure baru. Okey, awak kena tambah footing. Okey, in between antara tu, awak kena tambah satu lagi material. Atau apa dia? Okey, sealant. Sealant ni dia punya bentuk, dia macam chewing gum. Okey, chewing gum. So maknanya kalau kita ni bangunan kita ada movement. Okey, sealant tu dia untuk absorb movement. So jadi bangunan kita tak crack. Atau awak sambung daripada awak dapat korek untuk starter bar. Tetapi kalau kita panggil construction, kita panggil dia planting starter bar. Planting tu maksudnya kita cocok, tapi bukan just cocok itu dengan tahu simen biasa, tak ada. Ada satu lagi chemical. Dia panggil epoxy. Okey, kita masukkan dia bentuk dia macam tabung uji. Dia macam gam lah. Kalau kita cakap gam lah. Bentuk dia tabung uji, kita akan masukkan dalam lubang yang kita korek tu. Okey, kita masukkan, lepas tu kita ambil starter bar. Okey, kalau starter bar, kalau normal punya construction, masa in progress, dia punya lapping 40D. Betul? Ya, tak tahu. Okey, lapping dia 40D. 40D maksud dia 40 kali diameter. Lapping. Sambungan besi tu 40D. Okey, 40D maknanya 40 kali dengan diameter. Okey, diameter dia kata Y12. Okey, 12 tu kalikan dengan 40. Maknanya 480. Faham? Okey, 480. Sambungan lapping dia tu 480. Okey, daripada situ kita plug dengan epoxy tadi. Okey, satu epoxy, dia punya epoxy plug tu, dia punya strength boleh support 500 ton Newton, 500 kg Newton. Itu sebenarnya method sebenarnya. Bukan yang macam sekarang. Kalau sekarang indon-indon yang buat innovation, korek, cocok, taruh pembuat konkrit. Lepas tu, bila ada settlement, tak payah lama lah. 6 bulan. Akan ada crack. Paling tak ada pun high crack. So tu dia punya tu kena ada macam epoxy, starter bar dengan sealant. Sealant ni untuk absorb movement. Bila ada sealant, benda tu macam kenyal, chewing gum. So bila benda bangunan kita bergegar, benda tu yang akan main tu bergegar. Dia akan absorb movement. So warranty, saya rasa tak ada, kontraktor takkan tanggung. Kecuali kalau bangunan tu runtuh. Dia untuk membezakan ni sekarang workmanship je. Workmanship satu-satu kontraktor.
Dapat? Faham tak? Faham. Maksudnya kita tak boleh, kalau pemilik tu dia tak boleh saman lah. Orang pemaju tu ke macam tu. Tak boleh, kecuali kalau benda tu runtuh. Runtuh pun insurans. Satu projek ni insurans. Kalau masa projek tengah start, in progress lah maksud dia. Contoh macam yang kedai dekat sebelah Utension tu, kedai yang tengah buat. Okay, design failure, mungkin dia akan study balik, okay silap dia mana. Kalau daripada konsultan akan kena absorb apa benda tu, cost. Okay, design dia punya besi rebar dia kan. Okay, tak boleh support dia punya loading ataupun workmanship daripada kontraktor. Masa in progress lain. Okay, tiba-tiba slab jatuh. Okay, bila check balik, tengok PRC lapping tak cukup. So slab runtuh. Ataupun support. Macam kita kalau nak buat slab, kita akan tahu staging betul. Kita akan susun staging, lepas tu kita tahu plywood betul. Kalau staging tu patah, tu mungkin kita akan declare ke insurans lah. Nanti diorang akan datang untuk investigate lah apa masalah. Lapping ke ataupun konkrit. Okey, konkrit pernah terjadi masa tahun 98. Kenapa? Masa tu Malaysia shortage simen. Okay, jadi Malaysia kebanyakan kontraktor, company Malaysia yang buat konkrit ke supplier simen ke apa, dia banyak import daripada China. Ada satu kes tapi bukan projek saya, projek sebelah lah. Masa tu projek buat rumah kedai. Okay, curing untuk konkrit, kita ada buat Q test betul lah. Okay, kita ada buat 7 hari, 14 hari, ada setengah buat 21, ada buat 28. Okay. Bila diorang dah kas, tangga, saya cerita tangga. Selama biasa kalau construction 7 hari dia orang akan buka. Itu kalau ikut betul-betul method lah. Tapi kalau betul dekat construction, dekat site, 3 hari dah buka. Dia akan buka lebih kurang dalam 7, kita ambil method lah 7 hari. Okay. Tapi biasa tangga ni kalau kata orang tengah sibuk, formwork untuk tangga orang tak buka. Jadi formwork tu dia orang tak buka selama dekat lebih daripada 2 minggu tau. Bila dia buka, konkrit tu jatuh berderai. Dia punya besi tak runtuh, cuma konkrit tu jatuh saja. Dia macam mana sih? Berderai tau, berderai. Dia macam benda tu tak solid. Macam rapuh ke? Macam tu lah. Tiba-tiba dia terus berderai macam kuih, rapuh punya tu. Okey, bila dia orang check balik rupanya simen daripada konkrit. Bila check daripada konkrit, tengok supplier mana apa semua sekali. Pasal dia orang ada kena process. Okey, lepas macam contoh pasir dia kena hantar lab. Okey, batu aggregate kena hantar lab. Simen kena ada dia punya sijil apa daripada mana saya lupa lah simen. Pasal kita Malaysia ada satu badan, okey, contoh material, quality material. Dia control. So, jadi bila check balik simen tu daripada China. Ambil sampel simen tu, punya simen tu problem. So, daripada situ, yang situ kita kena jatuhkan pada supplier. Maknanya supplier punya cost. Masalah tu datang daripada supplier. So, supplier kena gantilah. Tapi satu bangunan tu mana yang ada pakai simen tu semua kena inspect balik. Kena buat curing. Coring lah. Jadi kos untuk korek, test konkrit tu ditanggung oleh supplier simen. Itu salah satu sebab kalau projek lambat lah. Masa dia nak buat inspection, lepas tu nak tengok result apa semua sekali daripada lab pun sekali kan. Itu pun kurang-kurang 2 bulan.
Tapi masalah tu kita boleh letakkan dalam EOT, extension of time lah. Bukan masalah pada kontraktor. Okay. Kalau kata nak saman menyaman ni bukan jatuh pada kontraktor je. Kena banyak benda yang kita nak kena tengok. Ni ialah awak tanya untuk pengetahuan awak. Okey lah, betul lah tu. Tapi bukan selalunya atas kontraktor. Banyak mula engineer kena tanya, cek balik drawing. Okey, betul tak structure tu yang dia draw tu betul tak, boleh tanggung dulu kan. Okey, lepas tu pergi ke kontraktor punya workmanship macam mana. Okey, betul tak pemasangan dia. Okey, kata betul. Baru pergi refer balik pada ke material apa yang dia gunakan. Ini rekod Rekod je. Okey, soalan. Soalan bagi tak ada. Ada lagi ke? Nak tanya? Saya nak tanya lagi. Tanya tak ada masalah. Okey, kan sekarang ni kan orang guna teknologi sebabkan zaman IR kan. Apa pendapat Encik tentang construction 3D printing? Maksudnya dia lukis dekat apps ke ataupun software, lepas tu dia akan print rumah tu. Apa pendapat Encik tentang construction 3D printing? Yang ini saya tak mengikuti. Tak mengikuti yang buat metodnya ni. Pasal saya motor yang ke belakang bukan yang hebat. Pasal untuk 5 tahun yang belakang ni saya tak concentrate dekat building. Saya motor landscape. Pasal apa, umur dah tanjur, dah tua, jadi malas nak fikir pasal yang buat berat. Saya masuk pergi ke landscape. Padahal saya kosong, zero landscape experience. Saya jaga projek landscape, saya kena gelakkan dengan konsultan landscape. Pasal apa? Bila tanya nama pokok, saya tak tahu. Tapi kita study ikut method lah. Okey, tanam pokok macam mana, apa semua sekali kan. Okey, tapi kalau setakat macam finishing, roadway ke, buat gazebo, kira tu memang okey, tu memang sebelah mata lah. Setakat gazebo je 4 tiang kan, naik bumbung apa tu tak ada masalah lah. Okey, blended dan tak ada masalah. Tapi bila buat pokok, nanti saya akan kena gelak dengan konsultan. Pasal nama pokok tak kenal. Nak sebut nama pokok ni, scientific ni nama, berbelit lidah. Okey, contoh awak tunduk kat Hitachi. Awak tahu tak pokok yang tepi jalan? Panjang-panjang tepi jalan depan. Okey, orang panggil pokok api-api. Betul? Nama saintifik dia sedap tau. Samania saman. Boleh bagi nama anak. Okay. Yang dekat tepi jalan. Pasal nak yang dekat tepi jalan ni yang pokok yang besar. Okay. Pasal. Itu nama dia Samania saman kalau saintifik. Tapi kalau kita orang Melayu cakap pokok api-api je. Lama nak ingatkan nama tu. Okey, apa lagi? Yang lain ada nak tanya lagi? Jangan tanya yang terbaru punya method. Faham cik? Saya tapi kalau saya macam show wall macam tu yang pakai mold, perasan tak pakai mold? Construction pakai mold. Sekarang kita tak pakai kayu. Dia pakai mold sistem. Maknanya besi panel, okey. Konkrit, floor start tebal, lepas tu kita naikkan BRC, lepas tu kita ambil besi panel, kita letak kiri kanan, lepas tu kita curah konkrit. Metod tu saya ingat last metod tu lah. Tapi cepat.
pasal masa projek dekat Putrajaya saya pakai. Bayangkan satu hari saya boleh buat 4 biji rumah tingkat, maknanya apartment, 4 unit satu hari. Okey, method dia senang. Okey, daripada kita buat parking beam sampai last parking, kita naik slab, floor slab lah. Bila naik floor slab, kita akan keluar starter bar, kita akan naikkan BRC. BRC tu untuk support gantikan ikat batu apa dah tak ada BRC. So dia akan pasang mold. Okey, mold tu akan pasang daripada pagi pukul 8. BRC pasang. Lepas tu mold tu akan start pasang pukul 10. Akan siap pasang lebih kurang pukul 7, pukul 8 malam. Okey, bila dah inspect, okey, maknanya dia punya tegak ke apa, degree semua cukup. Pukul 8, pukul 9 dah start tutup. 9 malam tau. 9 malam kita orang akan konkret sampai pukul 3 pagi atau 4 pagi. So besok pukul 8 buka. So, satu hari boleh dapat 4 unit. Tengok mall lah berapa set lah. Biasa dia orang buat dalam, kalau contoh macam tu dah 3 unit, masa tu lebih kurang 8 set. Maknanya satu hari boleh dapat 8 set, 8 unit. Yang hebat, yang terbaru jangan tanya saya. Yang terbaru tu, yang 3D printing tu, saya rasa semua yang pakai kat luar negara je, Encik. Itu contoh, okay, macam yang ada baru lagi ni sekarang yang pakai polystyrene. Pernah dengar? Pernah tengok? Macam pernah. Tak pernah. Dia akan pakai polystyrene. Susun pertuju lah konkret. Tapi saya rasa tak boleh lah. Untuk double story boleh lagi. Projek saya tu, Cik. Boleh? Apa dia? Projek saya di rumah. Dekat mana tu? Pakai polystyrene. Dekat mana tu? Dekat Politeknik. Punya mana? Politeknik. Dekat Kena mana? buat. Politeknik mana? Sarawak. Oh, Sarawak. Saya tengok method tu dekat Iskandar. Dia buat satu banglo. Kita tak tahu, tak pernah tengok macam Jakun lah kan. Satu lori buat polystyrene. Apa guna buat polystyrene ni kan? Rupanya jadi satu banglo. Jadi pun sebulan siap untuk structure lah. Sebulan siap. Cepat. Dan pasal saya buat rumah sebelah, saya buat masa tu saya buat kolam. Bukan kolam mandi, kolam tu macam landscape lah. Okey. Saya punya masa buat kolam tu sama masa siap dia punya structure banglo. 2 tingkat je tu. Kira cepat lah, maknanya masa tu lah. Lepas tu sekarang pakai batu kan, batu apa dia orang panggil, light brick, light block. Tu pun salah satu juga. Sebenarnya sekarang orang makin lama dia nak siap apa, dia nak savekan dekat masa dengan kos. Okey, tapi kita punya expertise tak sama macam luar. Betul, teknologi bawa ke Malaysia. Okey, dia bawa ke Malaysia, dia ajar awak untuk satu projek je. Selepas tu awak pandai-pandai. Sebab tu satu apa cara kerja tu kan, benda tu tak lama. Pasal expertise kita ni kurang kan. Yang kita tahu ikat batu, naik konvensional, itu je lah. Okey, apa lagi? Politeknik sama. Politeknik sama. Siapa tadi? Arisha. Politeknik Sarawak. Politeknik Kuching Sarawak. Kuching.
Kuching bukan dah ada politeknik yang lama? Apa? Politeknik tu kan dah lama. Dia dah lama dah. Dia tambah bangunan. Okay. Pasal adik saya belajar sana. Oh. Mana? Okey, apa lagi? Dia nak tanya lagi. Betul. Saya rasa dah macam dah tak ada cik. Nak tanya tapi macam dah tak. Macam dah tak ada cik. Macam dah lewat sangat cik. Dah lewat tak apa. Ada apa lagi? Aisyah. Lemon ada lemon. Nak cakap apa lagi? Tak ada Akmal. Tak ada rasanya. Okay. Ya? Setakat ni dah tak ada lagi cik. Aisyah tidur apa? Tak, saya ada. Sampai apa? Dah ada slow cik. Oh, lain slow ya? Saya kat kampung. Kampung. Kampung mana? Saya duduk Tenggaru, Felda, Mersing. Tenggaru Mersing. Tenggaru Mersing. Tenggaru. Di sana kat Mersing. Felda. Saya banyak buat burung walid. Macam mana? Saya banyak buat burung walid. Dekat Mersing saya banyak buat projek buat rumah burung walid. Burung layang. Dekat Mersing. Dekat mana? Dekat Mersing. Buat Mersing kan? Dekat mana tu? Saya Sungai Rengit. Saya kat Mersing. Sungai Rengit Mersing. Sungai Rengit. Tahu? Di dekat bandar. Betul. Jalan masjid. Dekat jalan masjid kan? Ada satu jalan masjid dekat. Masjid. Satu dekat atas bukit seberang. Tahu. Ingat ada 4-5 biji juga. Tahu. Okay cik, sebelum ni macam soalan terakhir lah tu, ni macam macam nak cakap bagi nasihat kat kita, macam budak-budak sekarang ni, kita orang kebanyakan duduk kat rumah, sudah tak ada nak pergi site. So encik bagi nasihat sikit lah kita orang ni semua, apa yang macam masa kita nak intern nanti, apa yang kita orang mesti tahu dulu masa kita nak jejakkan kaki kat tempat intern tu. Saya rupanya tu. Kalau nak jejakkan kaki, salam. Salam betul sunnah. Tapi mulut jangan. Okey, satu-satu benda kan. Buat kan. Rajin tanya. Rajin tanya. Orang tak marah kalau kita tanya. Pasal orang tak tahu apa yang kita tak tahu. Faham tak? Faham cik? Orang tak tahu apa. Jadi kita rajin tanya lah. Bila kita tanya, maknanya kita tak tahu. Jadi kita belajar. Okey, kalau kat sana ada 3 supervisor lah. 3 supervisor. Okey, awak tanya orang ni, jawapan mesti tak sama. Tapi awak ambil buat kesimpulan. Bila awak buat kesimpulan, itulah pengalaman. Okey. Faham cik? Pasal semua tahu. Kan? Kalau ada 10 orang, 10 orang tu dia tak semua sekali dia tahu apa. Semua A sampai Z ada. Jadi kita kena rajin tanya 10 orang ni. Jadi bila kita tanya 10 orang ni, kita dapat 10 ilmu. Jadi kalau masih intern, banyakkan bertanya. Sekarang untunglah kat rumah je belajar kan. Untung cik. Kalau belajar pun baik lah. Untung cik. Malah tu. Okey, apa lagi? Macam dah tak ada apa lagi cik.
Saya sebagai wakil kumpulan mengucapkan terima kasih daripada grup kami atau dengan sebahagian daripada lecturer pensyarah kami. Terima kasih Cik. Apa lecturer? Puan Suraya. Okey. Okey. Okay. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Cik. Terima kasih, Cik. Terima kasih Cik. Alah, terima kasih Cik. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Kalau apa-apa yang rasa tu, just tanya, tak masalah. Baik Cik. Apa, tak rugi. Ilmu kalau kita bercerita, bila saya bercerita kat awak, saya lagi ingat. Saya bertambah lagi ingat. Pasal saya refresh lah. Umur dah 52. Ingatlah refresh saya balik. Dia lah. Kan? Ambil dulu kita tanya. Okey. Aiman senyum. Okey, baik. Assalamualaikum.